Assalamualaikum, hai, saya Muhammad Ahmad Aizam bin Busro, nombor kad matrik E202010267944. Saya akan membentangkan tentang sejarah, definisi dan konsep perlembagaan persekutuan. Pada era globalisasi ini, perlembagaan persekutuan merupakan tiang seri bagi etika dan peradaban di Malaysia. Kerana perlembagaan persekutuan ini telah menetapkan undang-undang di Malaysia supaya dapat membentuk kedisiplinan diri dan mempunyai rasa tanggungjawab sesama masyarakat. Hal ini yang demikian, perlembagaan persekutuan sebenarnya mempunyai sejarah yang tersendiri pada suatu ketika dahulu. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan tentang sejarah, definisi dan konsep perlembagaan persekutuan di Malaysia. Definisi perlembagaan ialah perlembagaan merupakan sebuah dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang untuk mentadbir dan memerintah sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan menyatakan secara jelas bagi pembahagian kuasa antara semua badan dengan institusi yang terlibat dengan pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Perlembagaan juga telah menjelaskan tanggungjawab serta kewajipan setiap warga negara terhadap pemerintah dan negara. Namun, terdapat beberapa jenis perlembagaan iaitu secara bertulis dan secara tidak bertulis. Jenis perlembagaan bertulis ialah bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam sesebuah dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan. Contohnya, perlembagaan Amerika dan India. Mereka kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan. Parlimen mereka mempunyai kuasa membuat undang-undang tetapi dilarang untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Jenis perlembagaan tidak bertulis pula ialah merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam sesebuah dokumen tetapi di dalam dokumen bertaburan, contohnya perlembagaan Britain. Seterusnya, sejarah Malayan Union. Malayan Union ini diperkenalkan pada tahun 1946. Ianya merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang telah dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selama ini, British menjalankan dasar menerima negeri Melayu, Raja Melayu dan orang Melayu sebagai pemilik di tanah Melayu. Selain itu, British juga telah menerima bahawa adat istiadat Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu ialah sebagai budaya di tanah Melayu. Tambahan pula, sebab-sebab pengenalan Malayan Union ialah yang pertama, persediaan membentuk kerajaan sendiri. Yang kedua, untuk membentuk bangsa Malayan Union. Yang ketiga, menjimatkan kos pentadbiran. Yang keempat, dapat mengawal kuasa politik orang Melayu. Dan yang terakhir, untuk melahir pentadbiran yang licin. Seterusnya, konsep perlembagaan persekutuan ialah perlembagaan persekutuan secara bertulis. Ianya merupakan undang-undang yang tertinggi negara dan juga dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah. Perlembagaan persekutuan secara bertulis mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Uniknya di sini kerana ianya mengekalkan unsur tradisi dan ianya juga mengguna pakai konsep ketertinggian perlembagaan. Tambahan pula, ketinggian perlembagaan ialah tidak terdapat institusi yang mengatasi perlembagaan persekutuan. Ianya merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi punca kepada semua undang-undang sedia ada atau yang bakal digubal. Oleh itu, undang-undang yang bakal digubal tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Jika berlakunya pencegahan, undang-undang ini akan terbatal pada bahagian yang bercanggah. Akhir sekali, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan antaranya ialah pemerintahan beraja. Ianya telah lama wujud dalam sistem sosial di negeri-negeri Melayu. Sebelum penjajahan berlaku, raja berkuasa mutlak dan berkuasa penuh di dalam pemerintahan. Manakala semasa penjajahan berlaku, kuasa raja menjadi terhad dan setelah merdeka, institusi raja dikekalkan namun digantikan dengan sistem raja berperlembagaan. Unsur yang kedua ialah agama Islam. Islam merupakan anutan orang Melayu sejak beratus tahun dahulu. Walaupun dijajah, ia tidak menjejaskan pegangan orang Melayu. Selepas merdeka, kedudukan Islam terpelihara dan menjadi agama rasmi. Tambahan pula, unsur yang ketiga ialah bahasa Melayu. Sebelum Perang Dunia Kedua, bahasa Melayu digunakan secara meluas termasuk urusan rasmi, tetapi keadaan berubah apabila Malayan Union diperkenalkan. Selepas merdeka, bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi di bawah Akta Perkara 1521. Unsur yang terakhir, kedudukan istimewa orang Melayu. Ianya termaktub di dalam Akta Perkara 1531, manakala YDPA bertanggungjawab dalam memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih.